Seketika untuk kita bersama dengan Shu. Sekali lagi ada laporan daripada beberapa kawasan, sahabat penyampai kita akan melaporkannya. Shu. Okey, baik. Terima kasih Ismail. Ya, kita nak bawa anda lagi lintas langsung ke lokasi-lokasi yang terkini untuk melihat keadaan semasa terutamanya di kawasan N03 Pemanis. Tapi sebelum itu kita ingin bercakap terlebih dahulu berkenaan dengan peranan wanita. Bagaimana sebenarnya ini boleh diterjemahkan oleh calon-calon yang pernah dimenangi sebelum ini. Jadi sudah pun bersedia menerusi panggilan video hari ini iaitu Dr. Zairini Azmi selaku Convener Unit Pendidikan Wanita dan Janda Kanita Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan PPSK Universiti Sains Malaysia. Dr. Zairini, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Doktor, kalau kita boleh berikan perkongsian mungkin seimbas lalu begitu pada PRU Don Johor yang ke-14 sebelum ini, di mana calon wanita secara keseluruhannya terdapat 16 dan ini secara peratusannya ada 28.5% bagi 56 kawasan Don yang dipertandingkan pada PRU 14 sebelum ini. Jadi bagaimana, mungkin sedikit pandangan daripada doktor sendiri, apakah antara kriteria yang diperlukan oleh calon-calon wanita ini untuk memenangi kawasan yang ditandingi di mana rata-ratanya adalah lelaki, doktor? Okey, baik, Syahda, terima kasih. Kita mulakan beginilah bagaimana kita melihat peranan wanita itu dalam politik. Sebab wanita ini dalam politik dikenali sebagai seorang ahli parti, ahli politik yang rajin, yang berdedikasi, yang setia, yang sanggup bekerja keras kerana parti, berjiwa kekal serta mempunyai komitmen yang tinggi. So, mereka lah yang bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat supaya memilih parti yang mereka wakili melalui pendekatan yang mesra masyarakat, mesra komuniti. Mereka pergi ke rumah, mereka mengadakan majlis ilmu dan melalui pelbagai aktiviti kebajikan yang lain. So, inilah kelebihan wanita dan ini tidak dapat disangkalkan lagi yang memenangkan calon-calon lelaki yang lain. So, apabila diterjemahkan dalam bentuk calon wanita, kelebihan ini masih ada. Mereka, calon wanita ini, dia boleh mendekati dengan lebih mudah pengundi lelaki dan pengundi wanita. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Profesor Wazir Jahan Karim dalam tahun 1990-an yang cuba mencari apakah kualiti yang perlu ada dalam kalangan pemimpin wanita dan juga pengundi wanita, mereka menjawab bahawa antaranya termasuk pemimpin wanita perlu menjadi seorang yang peramah, mempunyai personaliti yang extrovert dan juga minat dengan aktiviti kemasyarakatan, dan mempunyai keyakinan untuk bercampur dengan pengundi lelaki dan pengundi wanita. So, saya kira kualiti itu ada pada setiap calon wanita dan cuma perlu, yang pentingnya perlu ditonjolkan. Perlu ditonjolkan. Yang menjadi isunya sekarang bukan kriteria wanita itu atau tidak sama dengan lelaki. Yang menjadi isu sekarang adalah tanggapan bahawa calon lelaki itu lebih baik daripada calon wanita. Sebab itu kita lihat kurangnya bilangan calon wanita berbanding dengan calon lelaki. Walaupun parti mempunyai calon-calon wanita yang berkaliber. So, itu isu di situ. Dalam konteks ini kita cuba nak meyakinkan calon wanita supaya menampilkan diri sebagai pemimpin rakyat, sebagai pemimpin yang berwibawa, sebagai pemimpin yang cakna dengan isu-isu tempatan. Yang lain sama. Sebab pemimpin wanita ini telah banyak kajian yang dilakukan yang menunjukkan bahawa pemimpin wanita ini dia lebih lebih sensitif dengan keperluan masyarakat, dia lebih mempunyai empati yang tinggi dengan masyarakat, dia sensitif, lebih dekat dengan masyarakat kan. Kalau kita lihat banyak contoh pemimpin wanita kita yang telah meninggalkan dunia politik dan yang ada sekarang yang menggunakan pendekatan orang kata menyentuh hati kan. Kalau bekas MP Nafsat Omar dulu kan, dia membawa isu wanita tentang pemilikan tanah, contohnya yang mana ibu-ibu wanita-wanita yang ditinggalkan suami, bila ditinggalkan suami, pemilikan title of the land, tanah tu dapat kepada suami. So itu yang berlaku, di mana akhirnya melalui suara beliau, isu ibu tunggal, isu wanita ditinggalkan suami itu mendapat hak ke atas harta tersebut. So mereka ini dekat dengan isu tersebut dan wanita yang berhadapan dengan isu ini akan pergi kepada wakil rakyat wanita, dan calon wanita perlu menggunakan kelebihan ini untuk mendekati pengundi-pengundi di kawasan yang ditandingi.
Okey, sebab wanita ni senang dia bergabung kan, dia boleh senang mempercayai, menampak beretika dan berintegriti. Kalau nak sentuh tentang integriti, kita bandingkan calon wanita dan calon lelaki. Calon wanita ni kalau dia menang di satu kawasan tu, dia memang akan pegang lama lah. Sebab gerak kerja dia selalu dekat masyarakat. Kita lihat kepada Wabi Zailah, Siti Zailah kan. Dia ni memang jenis yang turun padam, banjir ke tak banjir ke, memang sentiasa berada dengan masyarakat. So itulah kualiti calon wanita. Cuma perlu ditonjolkan keterlihatan, visibility itu adalah penting, terutama dalam konteks pandemik sekarang ni, yang mana banyak sekatan-sekatan kempen pilihan raya yang tidak boleh diadakan. Benar, daripada apa yang Dr. kongsikan sebentar tadi, calon wanita ini perlu menunjukkan diri mereka, walaupun terdapat banyak kajian sebenarnya yang menunjukkan bahawa wanita mempunyai kebolehan untuk mengetuai dan memimpin dan sebagainya, kerana mempunyai pelbagai sifat yang mungkin sedikit berbeza jika dibandingkan dengan lelaki. Tapi yalah, di waktu pandemik sekarang ini, banyak kempen-kempen secara bersemuka tidak boleh jalankan kerana SOP dan sebagainya yang perlu diikuti. Jadi apakah antara medium yang terbaik yang boleh digunakan untuk calon-calon wanita yang kita nampak figurannya sudah hebat, tetapi mungkin di media sosial kurang. Tambahan pula undi 18 sekarang ini sudah terpakai dan calon-calon ini perlu menarik pengundi yang berumur 18 hingga 20 tahun ini, Doktor. Okey. Oleh kerana pendekatan calon wanita itu sedemikian, kempen bersemuka itu adalah sangat penting untuk bagi calon wanita. Okey, terutama dalam konteks masyarakat yang masih tidak boleh, mungkin sudah longgar tapi masih menebal tanggapan bahawa lelaki lebih baik sebagai pemimpin itu. Pendekatan bersemuka itu untuk penting wanita, kerana dia lebih personalize kan, lebih personal. Masyarakat merasakan calon wanita ini dekat dengan dia. Tetapi kita faham dalam konteks pandemik sekarang ini, SOP yang perlu dipatuhi, maka jalan keluarnya adalah mungkin penggunaan media sosial lah. Itu kena guna sebenarnya. Pengundi muda ni memang pengguna tegar, media sosial. So calon patut menggunakan sebaiknya platform media sosial ini dan menjadikan mesej ataupun kempen yang dijalankan itu berbentuk personal. Okey? Dan tak perlu banyak kempen tu. Perlu 1, 2, tapi berikan tumpuan, fokus, pelaburan kepada 1, 2 kempen yang memfokus pada membina hubungan dengan pengundi. So dia lekat di hati mereka, dan mengambil kira kepentingan pengundi dalam kempen-kempen mereka. Jangan syok sendirilah bila berkempen dengan kata lain. Betul. Kan? Sebab sekarang ramai pengundi muda bukan saja menggunakan satu platform, mereka menggunakan banyak platform yang boleh didekati. Ya. Jadi Dr. Zahri, terima kasih. Itu saja kesempatan kita ada pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan apakah antara harapan daripada pengundi wanita dan calon perlu lakukan untuk memenangi bagi PRU Dewan Negeri Johor yang ke-15 pada kali ini. Terima kasih kepada Dr. Zahrini Azmi sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik-topik berkaitan dengan calon wanita. Seterusnya